Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wal ulama'i was salihin wa ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatal muslimina kafatan amma, khususan al-Imam Muhammad al-Ghazali Wajib Ali bin Muhammad al-Idrusi wal Imam al-Tirmizi rahimahullah ta'ala. Syai'ilillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitamim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang tepat dan benar. Nescaya Allah Subhanahu wa taala akan memperelokkan amalan kamu dan mengampunkan dosa-dosa kamu, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul maka ia beroleh kejayaan yang besar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat kita bersama-sama berhimpun kembali di rumah Allah, melaksanakan solat fardu secara berjamaah, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita kekuatan dengan hidayah dan juga taufiknya untuk kita terus istiqamah beriktikaf, mengimarahkan nama Allah, menghadirkan diri dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan kesungguhan dan mujahadah kita ini Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan urusan dunia dan akhirat kita, memberikan kita kesihatan dan keafiatan, jauh daripada penyakit zahir maupun batin, sama ada penyakit yang kita sedari ataupun kita tidak sedari, yang nyata ataupun yang tersembunyi. Dan begitu juga kepada kedua ibu bapa kita, ahli keluarga kita, pasangan kita, guru-guru kita, muslimin muslimat yang lain. Dan mudah-mudahan dengan perhimpunan kita pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan kita di saat sakaratul maut, mempermudahkan hisab kita di hari akhirat kelak, dan menghimpunkan kita bersama dengan para anbiya, para siddiqin, para syuhada dan para salihin, dan dapat kita bersama-sama dengan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga ke syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Tuan Pengerusi dan seluruh barisan ahli jawatan kuasa, yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, para jemaah muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dahulu kita telah berkongsi
dalam bab yang pertama, dalam perkara yang berkaitan menceritakan tentang susuk tubuh Nabi SAW dan perkara-perkara yang berkaitan tentangnya melalui kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah karangan Al-Imam Abu Isa Muhammad At-Tirmizi. Dan hari ini kita menyambung lagi bab yang seterusnya. Betul? Bab yang kedua pada muka surat 16. Bab yang menceritakan tentang khatamun nubuwah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan kesungguhan kita ini, semakin kita mengenal Nabi, semakin tinggi cinta kita dan rindu kita kepada Nabi SAW. Bahkan kita hampir pada hari-hari yang kita sentiasa imarahkan, iaitu hari Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, tak lama hujung bulan ini kita pun sudah masuk pada Rabiul Awal. Jadi kita kata bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan Nabi sampai ke Madinah, dan bulan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tarikh yang sama. Jadi kita kata mudah-mudahan dengan perbahasan dan perkongsian kita melalui kitab ini, wujud rasa kasih yang betul pada diri kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikan kita seorang yang mencintai sunnah dan mengamalkan sunnah dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jadi bab ma jaa fi khatamin nabi wa khatamun nubuwah, antara tanda kenabian, kan? Dan kebanyakan dalam kisah-kisah ketika zaman sahabat, antara mereka yang ingin mencari hidayah, lagi-lagi di kalangan mereka yang membaca kitab terdahulu, kitab Taurat, kitab Injil. Di sana ada menceritakan bagaimana ciri-ciri Nabi akhir zaman, antaranya memiliki khatamun nubuwah. Jadi mereka yang menginginkan untuk berjumpa dengan Nabi akhir zaman, antara yang mereka lihat itu, mereka mencari khatamun nubuwah ni. Kalau betul Muhammad itu Nabi akhir zaman yang diutuskan, maknanya pastinya dia memiliki khatamun nubuwah ni. Jadi orang di kalangan sahabat-sahabat yang masuk Islam yang dahulu, ada mereka di kalangan rahib dan sebagainya. Jadi mereka nampak, sebagaimana dalam kisah ni juga, kisah salah seorang sahabat Nabi iaitu Usaim bin Salam, iaitu Abdullah bin Salam. Ketika awal-awal dia merhati ciri-ciri Nabi, waktu itu dia belum lagi masuk Islam. Jadi dia lihat tubuh Nabi, wajah Nabi, dia nampak khatamun nubuwah ni. Bila dah nampak, maka di sana dia pergi step yang seterusnya, dia tanya soalan-soalan yang tertentu yang hanya Nabi sahaja yang boleh jawab, manusia biasa tak boleh jawab. Dan bila ditanya, maka Nabi SAW pun jawab. Jadi adanya tanda ini yang menyebabkan keyakinan kepada mereka yang bukan Islam, maka mereka ingin mendekati dan mereka mengucapkan syahadah di hadapan Nabi SAW. Itu di antara khususiat Nabi SAW. Bila sebut kenabian, dalam sabda Nabi ketika mana salah seorang isteri Nabi SAW, kan, di kalangan sahabat bertanya tentang bila Nabi SAW dilantik menjadi Nabi, kan? Jadi Nabi SAW, kuntu nabiyyan, Nabi menjawab soalan tersebut, kuntu nabiyyan wa adama bainal jasadi wa ruh. Dalam satu hadis, bila ditanya bila Nabi jadi Nabi, Nabi SAW pun menjawab, aku telah dilantik menjadi Nabi sejak ketika itu Nabi Adam masih lagi di antara jasad dan roh, belum lagi diciptakan. Nabi yang pertama dilantik adalah Nabi Muhammad SAW, cuma diutuskan akhir. Kita kena diutuskan akhir, sebagaimana disebut dalam kitab Al-Imam Yusuf An-Nabhani, diutuskan akhir. Nabi dilantik yang pertama, tapi diutuskan yang terakhir. Sebab tu kita kata Nabi akhir zaman, Nabi yang terakhir.
Bahkan dalam satu riwayat yang lain, sabda sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan mengenai sebuah hadis, Allah Subhanahu wa taala telah mengilhamkan Nabi Adam alaihissalam untuk bertanya satu soalan, sedangkan Allah mengetahui. Allah menggelarkan Nabi Adam alaihissalam sebagai Abu Muhammad. Abu Muhammad, bapa kepada Muhammad. Jadi dia, Nabi Adam alaihissalam pun bertanya kepada Tuhan, kenapa dia digelar sebagai Abu Muhammad, bapa Muhammad? Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Adam supaya melihat ke atas, melihat di arasy. Bila Nabi Adam melihat saja di arasy, ada satu cahaya yang bersinar-sinar. Bersinar-sinar. Bila ditanya apakah cahaya itu, maka itu adalah Muhammad, cahaya Muhammad. Sinaran cahaya yang diambil daripada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila ditanya, sesungguhnya disebabkan dengan Muhammad, disebabkan dengan cahaya tersebut. Kalaulah tidak disebabkan cahaya tersebut, maka tidak aku ciptakan kamu wahai Adam, tidak diciptakan langit, bumi dan lain-lain. Oleh kerana tersebut, ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini antara kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita, dan kita sebagai umat, kita mengambil barakah. Mudah-mudahan kita dapat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hari akhirat kelak. Jadi itu mengenai kenabian. Kita baca pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, haddatsana Abu Raja'in Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Hatim bin Ismail 'anil Ja'd bin Abdurrahman qala sami'tu Sa'ib bin Yazid yaqulu zahabat bi khalati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna ibna ukhti waja'un famasaha ra'si wa da'ali bil barakah wa tawadda'a fasharibtu min wudu'ihi wa kuntu khalfa zahri fanazartu ila al-khatami baina katifaihi fa idza huwa mislu zir'il hajalah. Haddatsana telah menceritakan Abu Raja' Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Hatim bin Ismail daripada Jadi' bin Abdurrahman berkata, aku mendengar Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu berkata, makcikku sebelah ibu telah membawaku kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'id bin Yazid berkata, makcikku sebelah ibu, iaitu khalati. Kalau dalam bahasa Arab, kalau makcik ataupun pakcik sebelah ibu disebut khalah. Kalau sebelah bapa disebut amun. Itu lain bahasa Arab. Jadi ini mana sebelah ibu membawaku kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, ya Rasulullah, anak saudaraku ini sakit. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapu kepalaku, iaitu Sa'id bin Yazid menyapu kepala Sa'id bin Yazid dan mendoakan keberkatan untukku dan berwuduk. Kemudian aku minum dari bekas wuduk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada bekas wuduk Nabi wuduk yang sisa-sisa tu mereka pun minum. Jadi sahabat memang berlumba-lumba. Ada bekas wuduk Nabi, mereka berlumba untuk tadah, untuk minum kerana mengambil keberkatan air yang mengalir daripada jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang minum darah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan ketika mana berbekam dan sebagainya. Kenapa? Kerana dia ingin mengalir apa saja daripada jasad Nabi itu ke dalam tubuh mereka. Jadi apa yang mengalir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam diri mereka, maka akan diharamkan diri mereka itu daripada api neraka. Ini antara khususiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudian aku, maknanya Sa'id bin Yazid minum dari bekas wuduk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu aku berdiri di belakang baginda sallallahu alaihi wasallam, aku memandang kepada khatam tadi tu, tanda kenabian di antara kedua-dua bahu, di bahagian belakang di antara kedua-dua bahu, di tengah-tengah itu adanya tanda. Bentuk khatam itu seperti sebesar telur burung hajalah, seperti burung merpati lah. Sebesar burung merpati. Masalah tanda kenabian. Tapi telur dia bukan burung je kan.
telur. Itulah kan kecil itu kan. Kecil. Jadi sebesar antara bahu belah kanan dengan kiri di belakang. Kemudian haddatsana Sa'id bin Ya'qub at-Talqani haddatsana Ayyub bin Jabir an Simak bin Harb an Jabir bin Samrah qala ra'aytu al-khatama baina katifai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waddatan hamra mithla baidatil hamamah. Telah menceritakan Sa'id bin Ya'qub at-Talqani telah menceritakan Ayyub bin Jabir daripada Simak bin Harb daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, aku melihat tanda kenabian, khatam, tanda kenabian di antara kedua-dua bahu baginda Rasulullah SAW, bentuknya seperti gumpalan sepotong daging yang berwarna merah, seperti sebesar telur burung merpati. Itu tanda dia. Kemudian dalam hadis yang lain, haddatsana Abu Mus'ab al-Madaini حدثنا يوسف بن الماجشون عن أبيه عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت يقول لسعد بن معاذ يوم مات اهتز له العرش الرحمن. Telah menceritakan Abu Mus'ab al-Madini, telah menceritakan Yusuf bin Majishun daripada ayahnya daripada Asim bin Umar bin Qatadah daripada neneknya Rumaisah, neneknya kepada Aisyah tadi, berkata, aku mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda, ketika itu aku duduk berdampingan dengan baginda Nabi SAW terlalu dekat. Seandainya aku ingin mengucuk khatam, ini tanda kenabian di antara kedua-dua bahu baginda, kerana terlalu dekatnya kedudukan aku dengan baginda, tentu aku akan lakukan. Kan? Kerana mak kata terlalu hampir sehingga boleh cium saja khatamun nubuwah tadi. Baginda Rasulullah SAW bersabda ditujukan untuk Sayyidina Sa'ad bin Mu'az. Pada hari beliau meninggal dunia, telah bergoncang arasy Allah yang Maha Pengasih disebabkan oleh kematian Sa'ad. Ini antara sahabat Nabi SAW yang Nabi sangat sedih dan duka cita, Sa'ad bin Mu'az, seorang sahabat yang sangat warak, kuat beribadah dan taat kepada perintah Allah dan Rasul, sehingga dikatakan kalaulah tidak ada himpitan kubur ke atas mereka yang dikuburkan di alam barzakh, maka adalah Sa'ad bin Mu'az ini orang pertama yang akan terlepas. Kalau tak ada. Tapi maknanya di sini, di sebalik makna hadis tersebut, walaupun orang itu soleh, walaupun dia beriman, pasti akan dikenakan himpitan dalam kubur. Kata, kalau tak ada, Nabi sebut kalau tak ada himpitan, kalau orang yang pertama yang terlepas, yang tidak dikenakan himpitan, pastinya Sa'ad bin Mu'az, Nabi sebut. Tapi makna apa sabda Nabi ni? Maknanya soleh dan beriman macam mana sekalipun, pasti dia akan dihimpit oleh kubur. Cumanya bagi orang yang beriman dan Rasul yang menurut sebagai riwayat, dia akan dihimpit disebabkan dia soleh, jadi himpitan itu terlepas. Tapi kalau orang tu tak soleh, maka akan terus dihimpit. Itu siksaan di alam barzakh. Kalau dia soleh, dia beriman, dia ikut sunnah, dia ikut perintah Allah, jadi himpitan itu akan terlepas. Maknanya semua akan merasai himpitan tersebut. Semua akan merasai walaupun orang yang baik. Tapi kalau dia soleh, jadi terlepas himpitan tersebut. Kalau dia tak soleh, maka wa'iyazbillah min zalik, kita mohon perlindungan Allah, akan mendapatkan syafaat, jadi dia akan kekal dalam keadaan himpitan. Ini Sa'ad bin Mu'az yang mana didoakan dan juga sama-sama dihadiri oleh para malaikat ketika mana dikebumikan Sa'ad bin Mu'az, salah seorang sahabat Nabi. Kemudian haddatsana Ahmad bin Abdah al-Tabi wa Ali bin Hujr wa ghairu wahid qalu haddatsana Isa bin Yunus an Umar bin Abdullah maula Ghufra qala haddatsani Ibrahim bin Muhammad bin walad Ali bin Abi Talib qala kana Ali idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara al-hadits bi tuli wa qala baina katifai khatamun nubuwah wa huwa khatamun nabiyyin. Telah menceritakan Ahmad bin Abdah al-Tabi
dan Ali bin Hujr dan perawi lain, mereka berkata telah menceritakan Isa bin Yunus daripada Umar bin Abdullah maula kepada Ufrah, hamba kepada Ufrah, berkata Haddatsani, telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Muhammad daripada salah seorang anak keturunan Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah alaihissalam, berkata apabila Sayyidina Ali radhiyallahu an karamallahu wajhah alaihissalam menceritakan tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau akan bercerita dengan panjang lebar mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berkata di antara kedua-dua bahu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat tanda kenabian, iaitu khatam, tanda bagi seluruh para nabi. Kemudian dalam hadis yang lain, haddatsana Muhammad bin Bashar haddatsana Abu Asim haddatsana Azrah bin Thabit haddatsana Ilba bin Ahmar al-Yashkuri qala haddatsani Abu Zaid Amr bin Akhtab al-Ansari qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Zaid Uludu minni famsah zahri famasahtu zahra fawaqa'at asabi'i 'ala al-khatim qultu wa mal khatam qala sya'aratun mujtami'at. Di salah satu daripada bentuk khatam juga. Muhammad ibn Bashar haddatsana Abu Aishim haddatsana Azrah bin Sabit haddatsani Ilba bin Ahmar al-Yashkuri, dia berkata haddatsani Abu Zaid Amr bin Akhtab al-Ansari, berkata baginda Rasulullah SAW bersabda kepadaku, ini Abu Zaid, wahai Abu Zaid, dekatlah kepadaku, kemudian usaplah belakang badanku. Allah, Nabi SAW perintah Abu Zaid usap belakang Nabi SAW, maka aku pun usap belakang badan baginda Rasulullah SAW. Kemudian jari jemariku berada di atas khatam, atas tanda tadi. Tengah usap-usap, tiba-tiba terasa. Aku, ini Ilba bin Ahmar al-Yashkuri, bertanya kepada Abu Zaid, salah seorang tabi'in, berkata kepada Abu Zaid di kalangan sahabat, apakah khatam itu, apakah tanda itu? Maka Abu Zaid menjawab, itu adalah satu kumpulan bulu-buluan. Tanda itulah tanda ketulan daging yang ada dihimpunkan di sana, itu bulu-bulu sedikit, akan himpunan bulu pada tanda kenabian tersebut. Kemudian salam satu hadis yang agak panjang, haddatsna Abu Ammar Husain Hurais al-Khuzai haddatsna Ali bin Husain bin Waqid haddatsani Abi haddatsani Abdullah bin Buraidah qala sami'tu Abi Buraidah yaqul jaa Salman al-Farisi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina qadima al-Madinah bima'idatin 'alaiha rutab fawada'aha baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Salman ma hadza faqala sadaqatun 'alai wa 'ala ashabik faqala irfa'ha fa inna la na'kulu sadaqah qala fa rafa'aha faja'a al-wala bimithli fawada'ahu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ma hadza ya Salman faqala hadiyatun lak faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabi ubusutu thumma nazara ila al-khatam 'ala zahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam فآمن بي وكان لليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل إلا النخلة واحدة ورثها عمر فحملت النخل من عامها ولم تحمل نخلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه النخلة فقال عمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ورثتها فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فورثها فحملت من عامها. Ini satu kisah yang agak panjang, tapi menceritakan bagaimana Salman al-Farisi masuk ke dalam agama Islam. Dan juga beberapa kisah yang menceritakan tentang Nabi SAW menanam pohon tamar. Satu kisah yang cantik ni, bagaimana keadaan Salman al-Farisi Nabi iktiraf sebagai salah seorang daripada ahli bait. Daripada jauh, daripada Farsi kan, daripada dia menjadi hamba kan. Kemudian dia bila dia bebaskan, akhirnya dia pergi ke Madinah, diceritakan dalam baik. Abu Ammar bin Haris al-Khuzai telah menceritakan Ali Husain bin Waqid hadasani aku berkata hadasani Abdullah bin Buraidah aku mendengar Abu Buraidah radhiyallahu anhu berkata Sayyiduna Salman al-Farisi, maknanya berketurunan Parsi, orang daripada luar, dia mendengar, dia baca ni, dia rajin membaca tentang kitab-kitab terdahulu Salman ni. Dia rajin membaca.
Jadi dengan sebab itu dia rasa keinginan untuk mencari Nabi akhir zaman. Duduk jauh ni di Parsi. Daripada Parsi, tapi katanya dia duduk di Syria tak silap. Sebelum daripada dia masuk ke dalam agama Islam, pergi ke Madinah. Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu telah datang menemui baginda Nabi SAW ketika baginda tiba di Madinah dengan membawa hidangan makanan daripada tamar diletakkan di hadapan baginda Nabi SAW. Salman Al-Farisi bila tahu Nabi SAW berada di Madinah, dia pun datang bawa makanan tamar. Dia bawa tamar, jumpa kepada Nabi. Kemudian baginda Nabi SAW bersabda, "Wahai Salman, apakah ini? Ini apa?" Kan? Maka Salman menjawab, "Ini sedekah untuk Tuan dan sedekah untuk sahabat-sahabat kamu, wahai Rasulullah." Kan? Masa ni belum masuk Islam lagi. Belum masuk Islam. Tapi dia nak lihat. Kan, dia nak lihat. Jadi bila dikata sedekah, baginda Nabi SAW bersabda, "Angkatlah hidangan ni. Kerana kami, yakni Rasulullah SAW dan ahli bait Nabi SAW tidak makan sedekah." Nabi dan juga ahli bait tidak menerima sedekah. Beliau berkata, kemudian Sayyidina Salman radhiyallahu mengangkatnya, dia pun angkat makanan tersebut. Kemudian datang keesokan harinya, Sayyidina Salman datang semula dengan membawa makanan yang serupa, kemudian diletakkan di hadapan Nabi SAW. Bawa juga tamar yang sama letak depan Nabi. Baginda Nabi SAW bersabda, "Wahai Salman, ini apa?" Kemudian Salman radhiyallahu anhu menjawab, "Ini," kalau sebelum ni dikata sedekah, tapi kali ni dikata lain, "Ini hadiah untuk Tuan." Beza kan? Hadiah untuk Tuan. Baginda Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya, "Hidangkanlah, makan sama-sama." Kemudian Sayyidina Salman melihat khatam tadi tu. Masa Nabi SAW sedang makan bersama sahabat, dia ternampak khatam, tanda kenabian yang terletak di belakang badan Nabi SAW. Maka Sayyidina Salman pun beriman dengan baginda Nabi SAW ketika itu. Salman radhiyallahu merupakan seorang hamba milik seorang Yahudi. Hamba milik seorang Yahudi. Maka Nabi SAW membelinya dengan beberapa dirham dan dengan cara mengupah menanam kurma untuk mereka. Mengupah untuk apa? Untuk tuan dia. Jadi dia Salman dari sahabat menanamkan. Menanam, jadi kurma itu diberikan kepada tuannya Salman sebagai upah untuk mendapatkan Salman tadi. Kemudian Sayyidina Salman bekerja di ladang kurma tersebut sehingga pohon-pohon kurma itu pun berbuah. Baginda Nabi SAW membantunya menanam pohon kurma itu. Nabi pun sama-sama tanam pohon kurma tersebut, kecuali sepohon kurma yang ditanam oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Banyak semua Nabi yang tanam. Dalam tanaman-tanaman yang ditanam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu tu pokok Sayyidina Umar yang tanam. Kan, tanam pokok kurma. Bila saja tahun-tahun berlalu, semua pohon itu tumbuh subur. Kan, tumbuh naik elok. Kecuali ada sebatang pohon yang mati. Kan? Sebatang pohon ni tak berapa nak hidup sangat, mati. Baginda Nabi SAW bersabda, "Mengapa dengan pohon yang satu ni? Yang lain semua eloknya hidup, yang ni satu mati." Kemudian Sayyidina Umar pun menjawab, "Wahai Rasulullah, yang ni saya lah yang tanam, yang mati." Kan? Yang menanam. Baginda Nabi SAW pun mencabut balik yang ditanam yang mati itu, dah dicabut balik. Kemudian Nabi SAW pun tanam semula. Kemudian pohon itu subur balik. Pokok pun dia seronok kalau biar Nabi yang memegang, aku yang tanam. Kan tanam orang lain. Cemburu dengan pokok-pokok yang lain, Nabi sendiri yang tanam. Nabi sendiri yang masukkan. Tapi pokok ni dia tanam, dia mengajuk. Kan? Aku ni tiba-tiba orang lain pula yang tanamkan. Dia nak Nabi SAW yang tanamkan, jadi dia mengajuk, dia tak tumbuh. Kan? Ini cinta mereka kepada, ini cinta pohon pokok pada Nabi SAW. Kan, dan juga ada satu kisah juga kita selalu dengar, sebatang tamar yang menangis. Kan, bila terpisah dengan Nabi SAW. Itu nanti kita masuk pada bab ini nanti akan datang. Jadi itu kisah bagaimana Salman akhirnya dia bila dah ditanam, akhirnya terjual kurma, akhirnya dia dapat kebebasan. Bila kebebasan, akhirnya dia dapat bersama dengan Nabi SAW. Satu kisah pada ketika mana peperangan Khandaq, kita tahu kan, peperangan Khandaq, peperangan Ahzab.
ketika mereka dalam keadaan bingung ni, seluruh tentera-tentera, seluruh kabilah-kabilah, kaum-kaum di kalangan Yahudi, kaum musyrikin Mekah daripada luar bersatu untuk menyerang Madinah. Jadi antara strategi yang mereka nak laksanakan supaya dapat dalam keadaan benteng, dapat melindungi dan sebagainya. Akhirnya Salman Al-Farisi ketika itu mencadangkan supaya menggali parit. Siapa yang pernah pergi dapat kawasan mana yang digali itu. Tapi tak adalah parit tu, tapi dia tunjuk kawasan mana, kan? Menggali parit sampai dalam. Jadi dengan sebab, antaranya dengan sebab itulah Nabi SAW mengisytihar Salman ini di kalangan ahli bait Nabi, ahli keluarga Nabi SAW, Salman Al-Farisi, kerana kebaikan. Dan dia seorang yang gagah. Ketika gali itu dapat tiba-tiba ada satu batu yang besar. Jadi mereka cuba nak memecahkan kerana batu ni mengganggu. Mereka cuba nak pecahkan. Jadi sahabat ni tahu antara yang paling gagah di kalangan sahabat tu Salman Al-Farisi. Jadi mereka menyuruh Salman, batu besar ni memang kamu je lah yang boleh. Jadi dipanggil Salman, kan? Salman pun cuba nak pecahkan batu ni, batu yang besar ni. Jadi pun tak boleh pecah juga. Sahabat ni kekuatan mereka lain macam, tuan-tuan. Dia bukan macam kita. Sebab tu mereka kalau mengangkat pedang walaupun sampai 900 kg pedang mereka, berat tu, 900 kg. Sayyidina Umar punya perang ada di kalangan, kalau tengok daripada salah satu kitab sirah di Turki, menceritakan tentang pedang-pedang sahabat dan pedang Nabi SAW. Ada yang 200 lebih kilogram, ada yang sampai 900 kg. Macam mana nak angkat 900 kg? Kekuatan mereka lain berbanding kita, 900 kg. Sehingga dikatakan pedang Sayyidina Umar 900 kg, maknanya berat. Bila diletakkan saja di atas kepala orang, boleh terus jatuh. Nak kata tajam dia dan berat dia. Letak dia, tak payah hayun, tak payah ketuk, letak dia boleh membelah orang, kan? Di kekuatan yang ada tu, yang replika tu memanglah boleh angkat ke mana-mana, tak? Yang betul kita pedang-pedang sahabat, pedang-pedang boleh lihat dalam buku sirah tentang berat-berat pedang para sahabat dan Nabi SAW. Jadi kekuatan, jadi nak pecahkan batu tu, kita manusia tak boleh, kan? Kita panggil DCB je untuk pecahkan batu ni biasa. Nabi SAW, sahabat Farisi pun tak boleh pecahkan. Akhirnya dipanggil juga Nabi. Jadi Nabi ni kekuatan luar biasa. Nabi ni memang lebih kuat daripada sahabat. Jadi dengan 3 hentakan batu tu pecah. Dalam hentakan itu ada bunyi percikan, macam bunyi batu bergeser, ada bunyi api, kan, macam cahaya. Jadi bunyi gesekan itu, ini yang disebutkan apa yang berlaku dengan 3 gesekan itu, antaranya kemenangan. Yang pertama, kemenangan pada zaman sahabat nanti, khalifah yang pertama, kedua, kemenangan menakluki Rom, yang kedua kemenangan menakluki Parsi. Itu antara yang berlaku. Tanda gesekan, 3 gesekan tadi tu terbelah. Macam itu menerai kekuatan orang. Jadi kekuatan mereka ni zahir dan batin. Dia punya dalaman kuat, jadi Allah berikan kelebihan kepada mereka. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Bishr bin Wadah, haddatsana Abu Aqil ad-Dawraqi an Abi Nadrah al-Awaqi qala sa'altu Aba Sa'id al-Khudri an khatam Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya'ni khatam an-nubuwah, faqala kana fi zuhri bad'atun nashizah. Diceritakan Muhammad bin Bashar, diceritakan Bishr bin Wadah, menceritakan Abu Aqil ad-Dawraqi daripada Abu Nadrah al-Awaqi, berkata, aku bertanya kepada Abu Sa'id al-Khudri tentang khatam Rasulullah SAW, iaitu tanda kenabian. Maka beliau menjawab, khatam itu berada di belakang badan baginda Nabi SAW, merupakan gumpalan daging yang menyembul. Kan ada gumpalan sebesar telur burung merpati. Kemudian yang ke-23, hadatsana Ahmad bin Qadam Abu Ash'as Ijli al-Basri
Al-Basri, akhbarana Hammam bin Zaid an Asim al-Ahwal an Abdullah bin Sarjis qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi unas min ashabi fadurtu hakaza min khalfi fa'arafa alladhi urid fa'alqa rida'a an zahri fara'aytu mawdi' al-khatam ala katifayhi mithla al-ju'i hawlaha khilal ka'annaha sa'ali رجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله فقال ولك فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم ولكم ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. Menceritakan Abu Ash'as Ahmad bin Al-Miqdar Al-Ijli Al-Basri akhbarana Hammad bin Zaid daripada Aisyah al-Ahwal daripada Abdullah bin Sarjis berkata, aku Abdullah bin Sarjis datang menghadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu baginda sallallahu alaihi wasallam sedang berada di antara sahabat-sahabat. Aku pun duduk sekeliling sedemikian rupa di belakang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui apa yang aku inginkan. Ini antara khususiat Nabi. Sahabat datang walaupun tak bercakap apa-apa, tapi Nabi tahu sahabat dia nak apa. Itu antara mukjizat Nabi SAW. Maka baginda SAW melepaskan selendang dari belakang badan. Sahabat datang ni macam dia nak tengok tapi segan nak cakap, nak tengok tanda kenabian, tapi Nabi tahu. Jadi Nabi pun lepaskan selendang itu bagi sahabat ni nampak. Kemudian aku melihat pada tempat khatam Nabi yang berada di antara kedua-dua bahunya sebesar genggaman tangan, besar sikit. Di sekitarnya terdapat tahilalat seperti kumpulan jerawat menyembul keluar, tapi bukan jerawat, seperti dia kata titik lalat ada nampak. Sebelum aku kembali, aku menghadap baginda Nabi SAW. Kemudian aku katakan, semoga Allah melimpahkan maghfirah-Nya kepadamu wahai Rasulullah. Maka baginda Nabi SAW menjawab, bagi kamu juga, maknanya keampunan dan juga maghfirah. Kemudian sahabat-sahabat yang lain yang berada di situ berkata, adakah baginda Nabi SAW memohon keampunan untukmu? Maka beliau menjawab, ya, begitu juga dengan kalian. Kemudian membacakan ayat ini, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat, dan mohonlah keampunan kerana dosamu umat, dan mohonlah keampunan untuk orang mukmin lelaki dan perempuan. Jadi kita sebab itu bila minta mohon ampun, jangan untuk diri kita sendiri. Mohonlah ampun untuk diri kita, mohon ampun untuk kedua ibu bapa, mohon ampun untuk sahabat-sahabat muslim-muslimat yang lain. Kerana ini yang diajar dalam Islam. Cumanya tentang perincian mohon ampun untuk yang lain kita akan sambung lepas azan. Sebelum kita tutup.
Baik, sebelum kita tutup, jadi mengenai meminta ampun untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain atau muslim-muslimat yang lain. Jadi ulama ada membahaskan. Jadi yang pertama, minta ampun ini satu perkara yang kita kata seolah-olah satu kewajipan bagi diri kita untuk minta ampun daripada dosa. Dalam doa kita, sebab tu kita ada lafazkan untuk memohon ampun. Bahkan sebelum kita nak minta apa-apa dengan Tuhan, maka adalah adabnya itu dengan kita memohon ampun terlebih dahulu, mengakui dosa, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi minta ampun kepada diri kita, yang kedua kepada kedua ibu bapa. Sebab tu bila kita berdoa dalam lepas sembahyang, dalam satu majlis, meminta ampun ini kepada diri kita dan kedua ibu bapa ini adalah tempat yang ketiga lepas selawat. Ini adabnya. Segala puji bagi Allah, kemudian kita selawat. Yang ketiga, minta ampun untuk diri kita dan kedua ibu bapa. Yang doa yang selalu kita baca lah, Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina. Bukan doa itu bukan diletakkan sebelum Rabbana atina fid dunya hasanah. Kadang-kadang dah tak tahu nak minta apa, doa tu di akhir sekali kan? Sebenarnya doa tu sangat besar. Dan kemudian kita akan minta kepada muslim-muslimat yang lain. Cuma di sini, kalau untuk muslim-muslimat yang lain, kita hanya dibenarkan untuk meminta ampun secara umum. Secara umum, bukan minta ampun dosa. Lain tau. Dia punya perbahasan. Kalau diri kita je boleh minta ampun daripada dosa kita. Tapi kalau untuk orang lain, muslim-muslimat yang lain, kita minta ampun sahaja secara umum. Sebab tu dalam ayat ini, dalam doa khutbah Tuan Imam, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, ampunilah kaum muslimin dan muslimat. Tak ada dia mention itu, ampunilah dosa. Kerana sebagai ulama melarang, bahkan ada yang mengatakan haram untuk kita minta ampun akan dosa muslim-muslimat yang lain. Tapi secara umum boleh minta ampun, dan itu terpulang ataupun urusan Tuhan untuk mengampunkan apa bagi muslim-muslimat yang lain. Ini dalam kaedah untuk meminta keampunan bagi muslim-muslimat yang lain. Wallahu ta'ala bis-shawab. Ada soalan? Baik. Sebenarnya untuk kedua-dua pun sebaiknya diumumkan, melainkan kita tahu keadaan, ataupun dia dah meninggal, ataupun kita tahu keadaan dia itu, maknanya dalam keadaan kebaikan. Antara hujah mereka iaitu kita tak tahu keadaan muslim-muslimat yang lain ketika mana kita minta ampun tu. Kemungkinan muslim-muslimat yang lain tengah melakukan maksiat, tapi tiba-tiba kita minta ampun dosa untuk dia, sedangkan dia sedang melakukan maksiat. Begitu. Jadi adalah lebih baik untuk selain daripada diri kita, kita mohon ampun sahaja secara umum. Dan sekiranya Allah menginginkan untuk mengampunkan dosa, maka itu yang kita inginkan. Tapi untuk diri kita, kita tak ada masalah. Kita untuk memang kita minta diri sendiri punya dosa. Adapun yang lain selain daripada kita, minta untuk diampunkan secara umum. Kan betul, Rabbana fir lana wa liwalidina, kan, ataupun Rabbana fir lana dzunubana, kan kita minta, wahai Tuhanku, ampunilah dosa kami, kan. Dan untuk kedua ibu bapa kami, dia tak kata dan dosa kedua ibu bapa kami, tidak. Dan untuk kan keampunan untuk kedua ibu bapa kami dalam ayat tersebut. Jadi itu antara tanda. Jadi saya kira setakat itu saja. Apabila itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang silap itu daripada diri saya sendiri, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kita sepanjang kita berada dalam majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wal qalbi la yakhsha' wa 'amalin la tanfa' wa du'a ila yusma'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi